semakin hari semakin maju dan pesat seiring dengan nama Malaysia yang kini lebih dikenali sebagai negara yang sedang membangun. Banyak kilang perindustrian, pusat membelah belah dan rumah dibina yang menggunakan ruang yang luas sehingga memakan tanah yang berhektar-hektar. Seperti yang sedia maklum, Malaysia wujud daripada ketamadunan silam iaitu Kesultanan Melayu Melaka dan Kerajaan Awal seperti Kerajaan Langkah Sukar, Kerajaan Kedah Tua seperti itu. Sementara itu, beberapa kerajaan lain di pantai timur Semenanjung Malaysia pernah dijajah selama 446 tahun dan akhirnya mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Sejarah penubuhan kerajaan ini pastinya banyak meninggalkan bangunan bersejarah sama ada nama ciciran tempatan maupun Eropah sejak UNESCO mengiktirafkan Bandar Melaka dan Georgetown sebagai Bandar Warisan Sejarah atau Tapak Warisan dan Ketamudan Dunia. Barulah timbul kesedaran tentang kepentingan bangunan-bangunan sejarah. Menyadari hakikat ini, pihak kerajaan telah memperuntukkan sejumlah dana yang besar bagi memeliharakan bangunan sejarah. Persoalannya, apakah kepentingan pemeliharaan bangunan-bangunan bersejarah dalam konteks Malaysia? Salah satu kepentingan bangunan sejarah atau monumen ialah dapat dijadikan sebagai bukti kukuh tentang peristiwa sejarah yang telah berlaku kepada generasi akan datang. Kita sedia maklum bahawa bangunan sejarah atau monumen bermaksud bangunan dibina untuk memperingati seorang tokoh yang telah bersahasa atau peristiwa penting yang pernah berlaku. Walaupun Malaysia telah mencapai kemerdekaan selama lebih daripada 50 tahun, kesian ditinggalkan oleh penjajah kolonial seperti British, Belanda dan Portugis masih dapat dilihat dan perlu dijaga seperti dilestarikan. Di samping itu, bangunan bersejarah amat penting untuk generasi dan juga generasi yang akan datang kerana dengan kewujudan bangunan bersejarah kita dapat membuktikan bahawa sejarah Malaysia yang telah dibukukan oleh penulis-penulis yang terkenal merupakan sesuatu yang realistik dan bukanlah cerita-cerita dongeng, mitos dan legenda semata-mata. Sebagai contoh, zaman kegemilaan Bandar Pelabuhan Melaka pada abad ke-15 dan abad ke-16 dapat dirasai oleh wujudnya pintu gerbang Porta di Santiago, generasi Kris bangunan Zaitun dan gereja St. Paul. Selain itu, Kota Cornwallis, Masjid Kling, gereja St. Georgetown, Pulau Pinang dapat menghibas kembali detik-detik sejarah negara yang pernah dijajah oleh suatu masa dahulu dan juga membuktikan berlakunya penjajahan awal pemerintahan British di Semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke-18. Tegasnya, bangunan bersejarah dan monumen lama amat penting sebagai bahan bukti yang kukuh tentang peristiwa yang telah berlaku untuk ditunjukkan kepada generasi akan datang. Selain itu, bangunan bersejarah dan monumen lama dapat memberikan teladan dan iktibar kepada masyarakat, terutamanya golongan remaja. Kita sedia maklum bahawa remaja pada hari ini kurang mempunyai kesedaran diri, terutamanya berkaitan dengan sejarah Malaysia. Dengan adanya bangunan bersejarah di negara kita, sekurang-kurangnya mereka dapat menjadikannya sebagai panduan hidup mereka. Sebagai contoh, Kota Formosa di Melaka yang merupakan sebuah kubu pertahanan yang kukuh telah dibinakan oleh Portugis setelah mereka berjaya menakluki Melaka dapat dijadikan iktibar. Penaklukan ini terjadi kerana terdapatnya masalah perpaduan, kelemahan kepimpinan dan juga kelemahan tentera yang mengawal Melaka. Jika kita menghayati sejarah di sebalik bangunan tersebut serta mengambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku, maka kita dapat terus mara tanpa mengulangi kesilapan yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu. Walaupun ada antara bangunan bersejarah yang hanya menggambarkan sejarah hitam negara,
namun kita harus menjadikan sebagai halangan untuk mencapai kejayaan. Negara kita juga mampu menjadi negara yang setara dengan negara-negara maju yang lain sekiranya kita tidak mengambil mudah dan mengambil iktibar daripada sejarah silam negara. Tuntasnya bangunan bersejarah negara kita sememangnya dapat memberi iktibar dan pengajaran kepada generasi muda, kerana yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Di samping itu, bangunan sejarah dan monumen memberi banyak manfaat daripada sudut pelancongan. Hal ini demikian kerana bangunan bersejarah dapat menarik pelancong, sama ada pelancong tempatan maupun pelancong dari luar negara untuk melawat negara kita. Kita sedia maklum bahawa bangunan ini juga menjadi salah satu faktor dominan pelancong bercuti di negara kita selain menyaksikan kehebatan bangunan yang moden seperti Menara Bernama Petronas. Kehalusan seni bina dan keunikan reka bentuk bangunan tersebut mampu menjadi tarikan para pelancong untuk berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Sebagai contoh, bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur mempunyai unsur seni yang tiada tolak bandingnya. Di samping itu, pelancong juga dapat melawat bangunan bersejarah dan menyaksikan monumen-monumen yang terdapat di lokasi yang dikunjung, di samping menyaksikan keindahan alam semula jadi dan artifak-artifak di dalam museum dan galeri seni lukis. Oleh itu, bangunan bersejarah perlu dipeliharakan dan diubah suai. Sebagai contohnya, bangunan lama hendaklah dibuat suai untuk dijadikan museum, galeri seni lukisan, dan pusat pelancongan. Fenomena ini sudah menjadi suatu perkara biasa di beberapa sebuah negara Europe, Prancis, Itali, dan Belanda. Bandar-bandar bersejarah seperti York, Bath, Oxford, dan Cambridge di England telah berjaya melindungi sebahagian besar daripada bangunan bersejarah mereka dengan baik. Usaha ini dapat menarik pelancong dari seluruh dunia dengan lebih banyak dan dapat menjadikan sumber pendapatan negara. Oleh itu, bangunan dan monumen ini secara tidak langsung dapat membantu industri pelancongan negara. Seterusnya, pemeliharaan bangunan bersejarah juga penting sebagai salah satu cara untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda. Kita sedia maklum bahawa bangunan bersejarah amat penting kerana semangat patriotisme dalam kalangan remaja sejak kebelakangan ini semakin menipis. Dalam konteks ini, bangunan bersejarah perlu dikekalkan untuk menjadi tetapan dan penghayatan generasi muda. Sebagai contoh, kota Formosa di Melaka dan kota Cornwallis di Pulau Pinang dapat mengingatkan kita tentang usaha pertahanan kedaulatan negeri Melaka dan Pulau Pinang pada penjajahan dahulu. Tinggalan sejarah ini boleh mengingatkan generasi muda tentang pahit maung yang dilalui oleh pejuang nasionalis ketika kemerdekaan tanah air. Peribahasa Melayu, biar putih tulang, jangan putih mata, sentiasa tersemat di hati para pejuang negara ketika itu. Secara tidak langsung, hal ini dapat mencelikkan minda generasi muda agar sentiasa berwaspada terhadap musuh negara yang sentiasa mencari peluang untuk menjajah negeri kita, sekaligus bermati-matian untuk ibu pertiwi daripada diceroboh oleh kuasa asing. Oleh itu, bangunan bersejarah penting dalam memupuk semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda bagi mempertahankan negara kita yang tercinta. Ada pendapat mengatakan bahawa bangunan dan monumen lama juga turut memainkan peranan yang penting dalam pendidikan di negara kita, khususnya kepada para pelajar dan penyelidik. Kita sedia maklum bahawa pelbagai ilmu akan dapat dipelajari dengan memahami dan mengkaji bangunan dan monumen lama. Sebagai contoh, dengan terdapatnya bangunan dan pancutan air hos di sekitar dataran Merdeka dan Masjid Jamid di pertemuan Sungai Gombak dan Kelang di Kuala Lumpur, seseorang dapat mengetahui bukan saja kepentingan Kuala Lumpur dalam era kolonial British, tetapi juga kehidupan dan kebudayaan masyarakat penjajah dan tempatan ketika itu. Bangunan kelab di Raja Selangor dan dataran Merdeka
telah dibina bagi kemudahan sosial dan rekreasi khasnya kepada rakyat British dan Europe yang berkhidmat di tanah Melayu pada akhir abad ke-19. Begitu juga halnya kepentingan pancutan air hos yang telah dibina di persimpangan Jalan Raja dan Raja Laut pada tahun 1897. Pancutan air hos dibina sebagai memperingatkan seorang inspektor polis negeri Selangor, iaitu Encik Steve Harper. Pemeliharaan dan penghayatan bangunan bersejarah dapat memberi maklumat kepada pelajar tentang peristiwa yang pernah berlaku di negara kita, kerana tak kenal maka tak cinta. Sesungguhnya bangunan bersejarah dan monumen sememangnya mempunyai nilai yang tersendiri dan menjadi bahan rujukan kepada pelajar dan penyelidik. Sebagai penghias bicara akhir, bangunan bersejarah amat vital dalam pembentukan minda generasi muda, terutamanya ke arah penghayatan warisan dan khazanah negara. Bangunan dan monumen yang bersejarah merupakan aset yang patut dipelihara dan diwarisi. Bangunan bersejarah juga akan membangkit jiwa generasi muda agar lebih menghargai dan peka akan perkembangan sejarah negara. Hal ini akan membentuk masyarakat yang sensitif akan sebarang usaha untuk meroboh atau memusnahkan bangunan